muslim ini antakuna qaimatan ala asasil khusyuk. Kena khusyuk. Basic semaya ni kena khusyuk. Bukan kita nak semaya saja-saja semaya. Solat boleh-boleh tak. Solat ni biar khusyuk. Jadi kita nak faham apa dia khusyuk tu. Dan macam mana kita nak mencapai khusyuk. Jadi malam ni kita nak faham dulu lagu mana khusyuk tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut juga dalam surah Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan semaya solat. Wa innaha lakabiratun, dan ianya solat ni berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi khusyuk tu lagu mana? Semaya ni berat, dan memang berat pun. Ingat lagi semaya Jumaat pada semaya Maghrib. Semaya Jumaat penuh masjid kan? Ingat lagi semaya Jumaat pada semaya Maghrib. Tu. Sebab itulah Allah Ta'ala pun sebut hafizu ala salawat was salatil wusta. Jaga semaya dan juga jaga semaya yang pertengahan. Ada ulama kata semaya pertengahan ni semaya asar. Ada yang kata semaya Maghrib. Semaya pertengahan. Maknanya Allah Ta'ala bagi khusus jaga semaya. Sebab payah. Semaya Jumaat boleh penuh masjid, tapi semaya Maghrib tak boleh penuh masjid. Hari Jumaat tu sebab hari cuti kot. Masa ni pun masa tak kerja dah, kecuali orang kerja shift je. Tapi nak ayatnya berat sehingga kita tak boleh nak buat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan agama ni kepada orang yang dia permudahkan. Okay, Allah Ta'ala permudahkan urusan agama bagi orang yang dia permudahkan. Dan kita nak suruh mudah, kita kena doa supaya dipermudahkan. Sebab itulah diajar doa kepada kita, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Doa ni alhamdulillah mustajab sangat, mujarrab sangat alhamdulillah, terutamanya bila kita susah, anak-anak nak periksa, bila kita menghadapi kesukaran. Allahumma la sahla, ya Allah tidak ada yang mudah, illa ma ja'altahu sahla, kecuali yang kamu jadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan kamu jadikan hak payah, al-hazan, hak payah. Al-huzun sedih, al-haznu adalah kepayahan. Allah jadikan yang payah itu mudah. Wa anta taj'alul hazna iza syi'ta, kamu nak jadikan, kalau kamu nak jadikan nya mudah, maka jadi mudah. Iza syi'ta sahla. Kita kena doa sama, ya Allah permudahkan bagi kami urusan agama kami. Sebab ada orang yang kita nampak dia buat hak payah, tapi kita tak boleh nak buat. Dia boleh buat sebab dia dipermudahkan Allah. Hatta hak mudah pun kadang-kadang kita tak boleh buat sebab tidak dipermudahkan oleh Allah. Macam kita lah ni lah, kita ambil. Sebab tu kita kata, kalaulah kita kira dari segi sihat, ramai lagi yang lebih sihat pada kita. Alhamdulillah. Kalau kita kira senang, ramai lagi yang lebih senang pada kita. Tapi kita antara yang Allah permudahkan bagi kita. Kena bersyukur. Dan orang yang Tuhan Allah Ta'ala tak permudahkan lagi, kena sentiasa mohon dipermudahkan. Seterusnya al-khusyuk awal ma yurfa minal ulum. Ini hak kita nak ambil gabung ataupun kait dengan hak dalam buku kita belajar tu. Sebab dalam tu kita sebut antaranya, lepas pada kita belajar bahawa ulama-ulama ni sebagai bekas kepada ilmu ni diangkat, maka hilallah ilmu. Maka awal yang diangkat adalah, pertama yang diangkat ialah khusyuk. Dalam satu perbualan Nabi dengan sahabat-sahabat satu hari, Nabi tunjuk ke langit. Nabi kata, siapa dah masa ilmu ni diangkat? Sahabat-sahabat tanya Nabi. Kami ni mengajarkan ilmu-ilmu kepada anak-anak kami. Macam kita buat kuliah ni. Hidup kuliah ni. Ngajian ni hidup lagi. Kamu pun masih berada bersama dengan kami. Adakah ilmu ni akan diangkat? Maka Nabi pun cerita hak umat-umat terdahulu dengan kitab-kitab mereka, dengan ulama-ulama mereka.
Maknanya satu hari habis hilang belaka. Begitu jugalah dengan ilmu ni. Akan hilang juga. Dan Nabi tanya, hal tadri ma raf'ul ilmi? Mu tahu tak gapo dia kah raf'ul ilmi? Terangkatnya ilmu ni gapo dia makna dia? Maka dia kata qultu la adri. Aku kata aku tak tahu. Qala zahab aw'iyatihi, zahabu aw'iyatihi. Zahab pergi, zahaba tu pergi. Maknanya hilangnya aw'iyah, wi'a maknanya bekas. Jamak dia aw'iyah. Hilang bekas dia, habis bekas dia, tak ada bekas. Bekas ilmu ke apa? Ulama. Maknanya matinya ulama. Tak ada dah bekas ulama, tak ada dah bekas ilmu ni. Dalam hadis kita baca baru ni tu, innallaha la yantazi'ul ilman tiza'an, yantazi'uhu min sudurin nas. Okey, Allah tidak akad coh gitu tapi dengan matikan ulama. Dia kata mati ulama. Qala, dan sahabat ni tanya lagi, wahal tadri, ada Nabi tanya lagi, hal tadri ayyul ilmi awwal an yurfa? Mu tahu tak apa dia ilmu pertama akan diangkat? Qala, maka dia jawab faqultu la adri. Aku kata aku tak tahu juga. Pertama Nabi tanya dia, mu tahu tak akad ilmu lagu mana? Hilangnya ilmu lagu mana? Tak tahu. Yang keluar Nabi tanya pula, mu tahu tak ilmu pertama yang akan diangkat? Tak tahu dia jawab. Maka Nabi pun jawab, qala, baginda menjawab, al khusyuk hatta la takadu tara khashian, sehingga kamu akan dapati seolah tak ada orang khusyuk. Khusyuk ni akan diangkat daripada kita manusia ni, seolah-olah hak kita semaya seperti masjid ni, dia kata, ataupun orang semaya ni seolah tak ada orang khusyuk. Sebab tu kita nak belajar sangat khusyuk ni. Jadi insya-Allah sikit sebanyak memberi manfaat pada kita. Dan sekarang ni pun bulan Rajab ni bulan semaya, bulan solat, insya-Allah di samping kita duk belajar dengan ceramah-ceramah berkenaan Isra' Mi'raj, solat ni juga adalah antara yang paling besar sekali, bahkan ibadat hak paling besar sekali. Allah Ta'ala bagi dia pun dengan Nabi naik Mi'raj, jumpa dengan dia dan sebagainya, daripada 50 waktu jadi 5. Dan yang pertama akan dihisap hari kiamat esok pun adalah semaya. Maka sangat-sangatlah besar bila kita bercakap pasal solat ni, insya-Allah. Ni takrif lebih kurang definisi yang nak lalu saja. Khusyuk, bahasa Melayu kita pun dah sebut khusyuk. Khusyuk juga. Khusyuk maknanya dia, duduk dia, kalau bercakap tak bercakap, kalau gerak tak gerak. Itu maknanya khusyuk. Al-khudu' was-sukun. Khudu' maknanya tunduk, patuh. Mana kalau orang kecek kat duduk dia, dengar molek tu khusyuk kita panggil. Sukun, kalau belajar baris tu, baris sukun maknanya baris mati duduk dia. Maknanya khusyuk ialah dia, tidak bergerak, dengar molek, perhati molek, kalau tengok molek. Itu maknanya khusyuk. Dari segi istilahnya dia kata qiyanul qalb. Qiyan juga adalah khusyuk, tunduk, patuh, tengok, dengar, duduk dia. Itu semua makna dia. Baina yaday rabbi, di hadapan Allah, Rabb bil khudu' wal zul, dengan tunduk, patuh dan juga zul, rasa hina. Itu maknanya khusyuk. Mana bila kita duduk dengan orang, kita khusyuk ke dia, maknanya kita tunduk, patuh ke dia, dan kita tahu bahawa kita kurang dia lebih. Supaya kita duduk depan raja ke, kita duduk depan orang besar ke, kita duduk dia, anak murid depan cikgu ke, duduk dia. Itu maknanya khusyuk. Itu lebih kurang definisi je. Okay? Hukum hukum khusyuk dalam solat ini, ni hamba jumpa cari ni. Pertama dia kata min sunanis salah ladal jumhur. Pada jumhur ulama, majoriti ulama kata sunat. Khusyuk ni sunat. Tapi apabila kita bercakap tentang hati, tazkiyatun nufus ni, pembersihan jiwa hati ni, ataupun tasawuf berkaitan dengan hati, maka Imam Ghazali kata min syuruti sihhatis salah, antara syarat sah solat. Imam Ghazali dia bubuh tu. Imam Ghazali dia bubuh, dia kata min syurut, antara syarat-syarat sah solat. Jadi kita akan tengok apa hujah dia. Setiap orang ulama ada hujah masing-masing. Maka antara hujah daripada Imam Ghazali rahimahullah, antaranya dia berdalilkan kepada ayat Quran, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku Allah, dalam surah Taha ayat 14. Maknanya bila
Allah Ta'ala arahkan, perintahkan semaya untuk ingat Allah. Kalau tak ingat Allah, tidak semaya. Dia tak gitu. Ini Imam Ghazali. Kita ni nak naik martabat kita kepada tasawuf ni, kita bukan nak sah batas saja. Alhamdulillah kita ada pengajian kitab, fiqh dan sebagainya, cara semaya, nak betul semaya. Kalau ni kita nak betul hati kita. Dan juga daripada surah Al-A'raf ayat 205, wala takun minal ghafilin. Allah Ta'ala kata jangan kamu jadi orang-orang yang lalai, leka. Maknanya kalau kita lalai, leka, galik dalam semaya, maknanya tidak semaya. Tu. Ni dari segi tasawuf, pandangan Imam Ghazali, dia ambil berdasarkan kepada ayat-ayat Quran ini. Begitu jugalah dalam hadis-hadis. Satunya daripada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Haythami, man lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf. Siapa-siapa yang semaya dia tidak ta'murhu, yang tidak memerintah, menjadikan dia dengan bil ma'ruf, dengan kebaikan-kebaikan. Mana siapa dia yang semaya dia tak menjadikan dia ni baik, wa tanhahu 'anil munkar, dan juga mencegah dia daripada yang jahat, lam yazdad minallah illa bu'da. Tidak menambahkan di sisi Allah kecuali lebih jauh. Siapa dia semaya tapi tidak mencegah dia daripada perkara-perkara yang jahat, tidak menjadikan dia baik kalau dia tidak baik, tidak menjadikan dia baik kalau dia tu tidak baik, dan juga tidak mencegah kalau dia tidak baik, maka semaya itu tidak menambahkan kecuali lebih jauh lagi daripada Allah. Maknanya tidak mendekatkan diri dia kepada Allah, maknanya tidak berjaya. Begitu juga dalam hadis yang lain, laisa lil abdi min salatihi illa ma akala minha. Bagi sesiapa, abd maknanya hamba. Siapa-siapa semaya, hamba Allah ni, manusia ni, siapa-siapa semaya, kalau dia semaya, dia hanya akan dapat illa ma akala minha. Yang dia akala maknanya dia ingat, yang dia buat dengan sedar saja. Mana kalau buat dengan lalak, tak jadi. Setara mana jadi tak jadi semaya? Daripada hadis sahih juga, Nabi sebut innal abda, hamba ni, kita ni, la yusalli salata, dia semaya, la yuktabu lahu nisfuha, tidak ditulis baginya kecuali separuh je. Kita ambil mathematical sikit, biar matematik sikit, kita letak markah 100. Kita ambil cara matematik mudah nak faham, 100. Allah Ta'ala beri 100 bila kita semaya. Tapi Nabi kata orang yang semayanya dia tak dapat kecuali ada orang dapat nisf, maknanya separuh, 50. Kita semaya ni kita dapat 50, ada orang semaya dapat 50. Wala sulusuha, ada orang dapat 1/3, sulus 1/3, maknanya 33.3 markah. Ada orang dapat 33 markah. Wala rubu'uha, juga ada orang dapat, tidak dapat kecuali rubu', suku saja, 1/4, 25 markah. Wala khumusuha, khumus 1/5, 20 markah. Wala sudusuha, dan juga 1/4, 20, lebih kurang 17 markah lah kita letak. Wala usyuruha, ataupun kecuali 10 sahaja, iaitu 1/10. Nabi kata ada orang semaya dia dapat 50, ada orang dapat 33 markah, ada orang dapat 25 markah, ada orang dapat 20 markah, ada orang dapat 17 markah, ada orang dapat 10 markah, ada orang dapat tak tahu berapa markah. Maknanya tidak sempurna semaya kita. Samalah dengan hadis satu lagi, Allah Ta'ala rayak kepada malaikat-malaikat apabila nak dihisap amalan kita seksa, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama akan dihisap hari kiamat seksa ialah semaya. Maka Allah Ta'ala arahkan kepada malaikat, unzuru ila salati abdi, mu tengok kepada solat hamba aku ini, in kanat kamilah fakutibat lahu kamilah. Kalau dia sempurna, tulis sempurna. Wa in majadu minhan takasa minha syai'un, kalaulah ada kurang-kurang gapo, maka tengoklah fanzur hal laha min tatawwu, adakah dia menunaikan solat tatawwu, solat sunat. Mula-mula tengok dulu fardu ni, tengok kalau sempurna, sempurnalah. Dan kita nak kata sempurna ke tak? Semaya kita ada 3 komponen utama, ada qauli, ada fi'li, ada qalbi. Qauli saja,
Kadang-kadang kita ni qauli ni bermula daripada Allahu Akbar, takbiratul ihram tu pun neceh dah. Bagi bahasa Arab ada orang malam Ustaz ngajar dah kata email ngajar dah bahasa Arab dia ada u i, itu bahasa Arab. Tak ada. Tak ada tak ada. Tak ada. Kalau kita kata Allah, tak ada bagi bahasa Arab tak ada situ lagi tu kena dah. Pas nak sempurna kau tak markah kita kalau Allah Taala bagi 100. Akad takbir Allahu Akbar biar bunyi kalau tak bunyi tak jadi Allah tak jadi. Nak ngidu lagi ke Allah kau tak jadi. Maknanya nak sempurnakan qauli kita pun tak sempurna dah. Pas lagu mana nak 100? Fi'li kita pula. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Semaya ni kena ambil Nabi. Haji kena ambil Nabi, umrah kena ambil Nabi. Khuzu anni manasikakum. Ambil daripada aku amal ibadat haji kamu. Semaya begitu juga. Kalau tidak menepati hak Nabi buat, maka tak boleh 100 markah kita. Apa lagi qalbi. Hak ni kita nak ngaji qalbi ni. Hak Nabi kata tak boleh kecuali boleh setengah je, boleh 1/3 je, boleh 1/9 je, boleh 1/10 sekali. Hak bagi qalbi tu, bagi hati. Semaya kedak kita. Jadi Allah Ta'ala, kita ambil senang matematikalnya ialah 100 markah, tak boleh 100 markah kita. Sebab apa tak boleh 100 markah? Antaranya kerana khusyuk. Adamu tahaqqukil munajat lillah minal ghafil. Tidak berlaku munajat. Munajat maknanya Imam Al-Ghazali dia meletakkan bahawa bila semasa kita semaya ni seolah kita bermunajat kepada Allah. Sebab itulah makna semaya, definisi solat itu lughatan adalah ad-du'a. Bahasanya ialah doa. As-salah ad-du'a. Semaya itu doa. Itu makna bahasa dia. As-salah maknanya ad-du'a. Maknanya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sepanjang solat kita. Seolah kita ni berhadapan dengan Allah, kita merintih kepada Allah, kita merayu kepada Allah, segala-galanya kita nak tunjukkan kepada Allah masa kita sembahyang. Maka dia kata tidak berlaku perkara ini minal ghafil ghairil khasy', kepada orang yang lalai, orang yang tidak khusyuk. Tak berlaku. Idzan au id innal musalli yunaji rabbahu fi salatihi. Orang ni dia bermunajat ataupun kita bermunajat kepada Allah semasa kita sembahyang. Dalam sahih Muslim Nabi sebut daripada Uthman radhiyallahu anhu, ma min imri'in muslim, mana-mana saja orang muslim, tahduruhu salatun maktubah, yang dia sembahyang salat fardu, fayuhsinu wudu'aha, maka dia cantikkan, dia molekkan, dia jaga comel-comel wuduk, ambil wuduk molek, wa khusyu'aha, khusyuk, wa ruku'aha, rokok molek, illa kanat kafaratan lima qablaha minaz zunub, menjadi penghapus dosa-dosa kecil dia yang telah lalu. Dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar mesti taubat nasuha. Malam yu'ti kabiratan, selagi mana dia tidak mendatangi dosa-dosa besar. Mana selagi mana dia tak buat dosa besar, kalau dia semaya, dia comel wuduk dia, comel rakaat sujud dia, khusyuk dalam semaya, maka menghapuskan dosa-dosa kecil dia. Wa zalika dahra kullah, sepanjang umur dia lagu itulah. Selagi mana dia semaya, lagu itulah. Berapa kali kita semaya? 5 kali kita semaya, lagu itulah. Setiap kali kita solat, jaga wuduk molek, jaga rakaat sujud molek, maknanya rukun-rukun fi'li kita jaga molek, dan rukun-rukun qalbi kita, hati kita jaga molek, khusyuk molek, diampunkan dosa-dosa kita yang kecil. Nabi kata dalam Sunan Abi Daud, wa inna rajula, lelaki, seorang lelaki, orang-orang mana sekalipun, la yansarifu, apabila dia selesai sembahyang, wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi, tapi tidak ditulis kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 ataupun setengah. Lebih kurang tadi juga. Maknanya setiap orang sembahyang hanya dia dapat kadang-kadang sebanyak tu saja. Ni hak kita nak jaga sangat.
Ya? Tanya juga soalan tu. Sembahyang berjemaah. Ada orang berpandangan bila kita sembahyang berjemaah, tu imam tanggung belaka. Agak-agak siapa nak jadi tu imam? Okey? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa-dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Hak dia tanya ni, hak hadis lepas ni, hak ni. Hadis lepas ni. Ada dah jawapan dia tapi hadis lepas ni. Tak apa. Setiap orang akan dapat bahagian masing-masing. Setiap orang akan dapat masing-masing. Nabi sebut gapo ni dalam ni? Ni, hak ni. Innar rajulaini, dua orang lelaki. Layakunani fi salah. Dia semaya. Dua orang lelaki, laki wanita serupa lah, dua orang yang semaya. Wa innama bainahuma kama bainas samai wal ard. Tetapi antara kedua-duanya hak dia boleh sani markah sani supaya langit dengan bumi. Maknanya ada orang boleh separuh, ada orang boleh 1/10 saja. Ada orang boleh 70 markah, ada orang boleh 15 saja. Maknanya beza sangat besar di antara dua orang yang semaya. Dua orang yang semaya. Maka masalah imam dengan makmum tadi, apabila kita semaya masing-masing, kita akan dapat markah masing-masing. Lepas tu kita nak dapat markah lebih lagu mana? Bahagia imam sebagai imam, tentu dia dapat markah di sisi Allah. Dan mestilah lebih imam daripada makmum. Takkan lebih makmum daripada imam. Ba imam, ba imamah, ba jadi imam, ba jemaah. Tu ba jemaah. Antara jemaah pula, Nabi letakkan lagi garis panduan dia, antara jemaah pula hak saf pertama dengan saf kedua tentu dah lebih pahala saf pertama. Lau ta'lamuna ma fi safil awal laqtaratum alaihi. Nabi kata kalau kamu tahulah apa kelebihan yang ada pada saf yang pertama, seolah-olah kamu akan ngundi nak duduk saf pertama. Saf pertama kita ni rapat-rapat dengan 100 orang yang berasa. 70 ada lah kot tak di saf pertama. Maknanya kalau kita tahu kelebihan di saf yang pertama, seolah-olah kita ni akan ngundi, cabut nombor sebab nak duduk saf yang pertama. Maknanya beza antara jemaah yang semaya dua orang saat ni, mungkin antara saf pertama dengan saf yang kedua, saf ketiga, saf keempat. Antara jadi imam dengan jadi makmum. Antara orang duduk saf pertama dengan orang duduk saf yang kedua. Nabi ditanya mengenai ayyul a'mali afdal. Orang tanya Nabi apakah amal yang lebih afdal? Ada kadang-kadang ada pernah Nabi jawab as-salatu ala waqtiha. Semaya di awal waktu. Maka orang semaya awal waktu markah dia lebih daripada orang semaya lewat. Imam dengan makmum. Saf pertama dengan saf yang lain, belakang dengan depan berbeza. Allah sebut lagi khuzu zinatakum inda kulli masjid. Bila nak pergi semaya kena pakai comel-comel berhias. Comel nak pergi semaya. Maka orang yang memang jaga nak pergi semaya dengan berhias comel, mesti markah lebih berbanding dengan orang yang selebeh je. Hak pakaian semaya dia dengan pakaian nyaku sani hak tulah je. Tak serupa markah dia dengan orang pakaian semaya lain, pakaian nyaku lain. Tentu dah tak serupa. Jadi kalau kita nak beza saat ni antara dua orang hak disebut oleh Nabi saat ni, beza antara dua orang ni walaupun sekali semaya, beza antara langit dengan bumi mengambil kira perkara-perkara tadi. Dan mana-mana perkara yang berlaku kepada seseorang itu akan ditanggung oleh dia sendiri. Hak ni penutup malam ni insya-Allah sebelum 8:45. Ada dalam ni, nanti boleh tulis. Ada dalam ni. Nota ni pun kalau nak share pun hamba boleh bagi kepada jemaah. Kita share nota ni. Mana-mana penambahbaikan boleh wayak kepada hamba. Hak ni hamba tak terjemah ni. Sebab ni nota ceramah. Nota ceramah ni 45 minit hingga sejam. Tapi hamba cuba buat 45 minit insyaAllah. Ni nota ceramah. Nota ceramah ni hak hamba je sebenarnya. Tapi hamba tunjuk sini supaya mana adik-adik kita hak pikak-pikak ni, hak otak-otak kuat ni, boleh ingat lah tu hadis tu. 3 minit dah tunjuk. Tak kata ingat lagi. SPM boleh straight A. Jadi yang mau tunjuk sini bila-bila tu ingat dah. Dan mana-mana sahabat kita nak catik tu boleh catik.
ingat hadis. Kalau tidak mari tanya pula ustaz hadis ni gana amu tak ingat dah. Ni boleh tulis dah. Alhamdulillah. Begitu juga dalam hadis yang lain ataupun ni dalam pada kitab Wabil Sayyid ni Ibnul Qayyim dia kata apa? Salatun bila khusyuk, solat yang tak ada khusyuk, wala hudur dan tak ada hadir hati, kabadanin mayyitin la ruha fih, serupa dengan tubuh badan yang mati, tak ada ruh. Semaya yang tidak khusyuk serupa dengan orang mati, tak ada ruh. Okey. Ni Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi jilid 12 muka surat 103 dia kata apa? Al khusyuk mahalluhul qalbu. Khusyuk ni tepatnya dalam hati. Fa iza khasha'a, apabila hati khusyuk, khasha'atil jawarihu kulluha li khusyu'ihi, maka semua anggota akan khusyuk. Antara makna khusyuk tadi kita sebut dia duduk dia molek tak gerak banyak. Ini antara tanda-tanda khusyuk, antara tanda-tanda khusyuk. Iz huwa malikuha, yang mana dialah, iaitu hati inilah sebagai raja kepada jawarih, raja kepada anggota-anggota ni. Dalam buku kita tu kita akan masuk tajuk nombor 4 pasal hati. Tajuk lepas pada habis ni pasal hati. Hati diibaratkan oleh para ulama tasawuf sebagai raja kepada anggota badan. Jadi sini dia ambil, dia kata khusyuk ni tepat dalam hati. Kalau hati khusyuk maknanya anggota dia khusyuk. Kalau anggota tak khusyuk maknanya hati tak khusyuk. Sebab itulah ada masjid-masjid amba tengok dia tulis kata-kata ni, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Ada ustaz-ustaz kita ingat di masjid-masjid dulu dia buat khak comel, dia tepek dalam masjid, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Kalau khusyuk hati orang ni, nescaya khusyuk duk dia lah anggota dia. Mana kalau suruh serah tu antara tanda tidak khusyuk. Mungkin khusyuk juga tapi biasa suruh serah. Tak tahulah. Ada saya yang dulu sekolah, mana Mak Leja dia tahu lah. Saya yang sekolah dulu, dia jenis teleng kita panggil. Duduk dia gitu. Kita kata mu semaya depan aku, kalau mu teleng aku tapa. Ya dia molek. Supaya juga seorang tu dia ambil semaya, lejuh. Basuh jeruk ambil semaya. Berapa kali basuh tak tahulah sosok. Mu ambil semaya depan aku. Kalau mu ambil lebih 3 kali aku tapa. Molek-molek ambil. Supaya semaya juga ni orang duk timai akad takbir dah. Mu akad takbir sekali je, lebih dah sekali aku tapa. Biar bunyi nak napa tu, sekali akad jadi lalu. Ada lagu tu jadi kalaulah khusyuk hati, nescaya diamlah anggota tu sebagai satu tanda, bukan satu tapi itu satu tanda dia. Okey. Dan yang paling besar sekalinya Nabi sebut mengenai hati, inna fil jasadi mudghah, dalam jasad kita ni ada segetul daging, iza saluhat ataupun salahat, salahal jasadu kulluh, apabila dia comel maka comellah seluruh tubuh, wa iza fasadat, apabila dia rosak, fasadal jasadu kulluh, maka rosaklah seluruh tubuh, ala wahyal qalbu, iaitu hati. Jadi sangat-sangat penting kita belajar pasal hati, dan inilah rujukan kita kepada Imam Ghazali rahimahullah mengenai perkara ini. Okey, menjawab soalan tadi juga lebih kurang, amba sediakan ni 5 martabat orang khusyuk. 5 martabat orang khusyuk, dan kita pakat tengok kita duduk mana, tak payah paling ke orang lain. Tengok kita sendiri. Duduk mana kita? Yang pertama muaqab. Muaqab ini adalah yang kena hukum dosa. Dia semaya tapi dalam semaya dia dosa. Bukan setakat dosa. Fawailul lil musallin. Maksud neraka wail orang yang semaya. Jadi pertama orang yang semaya dan berdosa. Yang kedua muhasab. Muhasab ini dihisab.
Maknanya nak bagi markah, tolak capur dia dikira. Diambil kira. Maknanya kalau kita kih lah ni, kat kih tu masuk mahkamah dulu. Kena masuk mahkamah. Maknanya kena dikira, ni boleh markah, hak ni kena tolak, hak ni kena boleh markah, hak ni kena tolak, kena kira. Dikira, dihitung, dihisap. Orang yang ketiga, mukaffarun anhu, dimaafkan. Dimaafkan. Ada berlaku sikit-sikit tapi Allah terus maaf dia, tak kira. Tak ada kata ni kena kira, kena tolak ni. Tak, dimaafkan. Orang lagu mana? Orang yang kedua, musab, sawab, maknanya pahala. Orang yang boleh pahala. Dia semaya, lepas dosa, lepas dah. Nombor 5 tadi pun lepas semaya, lepas dah. Sah dia, lepas tanggungjawab semaya, kewajipan semaya, lepas dah. Tapi nak kira hak markah, hak Nabi kata ada boleh 10, 20, 30 tadi ni. Sehingga nak sampai tahap khusyuk yang betul-betul. Sebab kalau mengikut kita, mengikut pendapat Imam Ghazali, kalau tak ada khusyuk, tak semaya. Gitu. Musab maknanya yang boleh pahala. Dan yang kelima ialah muqarrabun min rabbihi, mendekati Allah. Semaya kau dekat pada Allah. Maknanya semaya yang hak jadi, hak nombor 1, hak kelas nombor 1 tu kelas 1. Ali yang susun gitu nak tengok kelas hak paling tinggi sekali, hak kelas nombor 5 tu ialah yang bila dia semaya mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amo cobalah dalam masa 5 minit lebih kurang ni. Yang pertama yang berdosa tadi, martabatuz zalim li nafsihi al-mufarrit. Kita boleh kalau nak bubuh nama ke orang yang menzalimi diri dia sendiri, al-mufarrit, yang banyak melakukan kesalahan dalam semaya. Banyak salah dalam semaya. Hak banyak salah dalam semaya ni apa? Dia menjadikan orang panggil tak khusyuk, banyak salah dalam semaya. Dia akan ada pada kuliah selagi, iaitu dia tidak belajar semaya. Nak khusyuk semaya, royak lalu dah minggu lepas. Nak khusyuk semaya, kena belajar semaya. Baru jadi khusyuk semaya. Kalau semaya tunggu-tunggu orang aja, tinggal sudah. Apa kita pergi dengan kereta, jujur nak pergi bawah ni, kalau tahu jalan, kita turut orang pun turut dengan rasa selesa. Tapi kalau kita turut sungguh-sungguh, jangan salah terlepas sudah. Ni orang tak belajar semaya, dia tak khusyuk dah semaya. Kita kena belajar semaya. Alhamdulillah, hamba tengok di masjid ni dah buat dah camp semaya dan sebagainya, semak solat dan sebagainya lah. Wa huwa allazi intaqasa min wudu'iha, antara benda-benda hak berlaku pada dia, hak dosa ni apa dia? Semaya dia, wudu tak sempurna. Wa mawaqitiha, waktu tak jaga. Wa hududiha, syarat-syarat sah, syarat batal, syarat gapo pun dia tak cara. Wa arkanaha, dan juga rukun-rukun semaya pun tak sempurna. Dan Nabi pernah sebut orang curi dalam semaya, iaitu orang yang tidak memberi hak kepada semaya dia. Rokok tak cukup hak dia, tak cukup syarat dia. Sujud tak cukup syarat dia, tak cukup rokok dia. Sama juga dengan baca pun tak betul. Mana semua ni Nabi kata orang curi dalam semaya. Ni orang berdosa, semaya berdosa. Mana kalau kita semaya dengan tak sempurna wuduk, tak jaga molek, tak belajar molek wuduk lagu mana. Kadang-kadang kita ni dia ambil wuduk dah, tapi kita duduk kat dia baru lagi hacing, najis dan sebagainya, pakaian, semua tu nak kena jaga. Ni nombor 5. Hak yang paling rendah sekali. Yang kedua, man yuhafiz ala mawaqitiha. Yang kedua, orang kena cara tak ni, nak boleh markah tu kena kira dulu ni. Orang yang jaga dah waktu semaya, jaga syarat-syarat sah hudud dia, wa arkan, jaga rukun-rukun dia yang zahirah, yang zahir ni, wa wudu', dan juga jaga wuduk dia. Lakin tetapi dayya mujahadatan nafsihi fil waswasah, dia tidak berusaha untuk dia khusyuk dalam semaya. Antaranya sifat waswas. Waswas di sini kaitannya ialah dengan syaitan, sebab Nabi sebut al waswasatu minasyaitan. Sifat waswasah itu adalah daripada syaitan. Maknanya dia tidak fikir nak khusyuk dalam semaya. Dia fikir nak sah batal aja. Dia fikir wuduk dia jadi sah aja. Dia fikir rukun-rukun qauli dia, fi'li dia jadi aja. Lepas tu bab khusyuk tak khusyuk dia tak cara.
Orang lagu ni, orang yang belum lagi sempurna khusyuk dia, maka akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak beri markah dia. Adapun orang yang ketiga, orang yang dimaafkan bagi dia, orang yang jaga rukun-rukun semaya, syarat-syarat sah batal semaya, dan dia juga dalam masa sama dia berusaha untuk khusyuk dalam semaya, menghilangkan rasa was-was dan sebagainya, fikiran-fikiran yang melayang-layang ataupun hasutan bisikan syaitan dalam semaya. Dia cuba untuk mengatasi li alla yasriqa salatahu, supaya dia tak jadi orang curi dalam semaya. Nabi sebut sana, dia tak jadi orang yang tidak menyempurnakan semaya, nak semaya dengan sempurna. Dia berusaha. Sebab itulah kita dalam bab ilmu, orang yang berusaha mendapatkan ilmu ini dimaafkan Allah. Lebih-lebih kurang kita salah, lebih-lebih kurang kita tak sempurna, dimaafkan Allah sebab kita berusaha. Tapi kalaulah kita tak berusaha untuk mari ngaji, tak berusaha untuk bertanya, tak berusaha untuk hadir kelas-kelas pengajian, maka bila kita melakukan kesalahan, tetap salah di sisi Allah, tidak dimaafkan Allah. Tambah-tambah lagi berdosa juga kerana kita tak ngaji. Yang keempat, orang yang dapat pahala iaitu orang yang menunaikan semayanya sempurna, hak-hak semaya dia, rukun-rukun dia sempurna, wastaghraqa qalbahu mura'atu hududiha, dia jaga semua syarat-syarat sah batal dia, li alla yudayyi'a syai'an minha, supaya tak berlaku apa-apa pun yang merugikan dia dalam semaya. Maknanya perkara-perkara yang boleh merosakkan semaya dia jaga belaka. Bahkan hammuhu, hak lalai pada dia, fikiran dia hanya ditumpukan kepada mendirikan solat itu sesempurna yang mungkin. Nak suruh paling comel dia boleh buat. Jadi orang lagu ni insya-Allah orang yang akan dapat pahala, dan dalam semaya itu hanya fikiran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Manakala yang akhir sekali, yang paling besar sekali, bagi kepada hak ujung sekali lalu. Kalau boleh semaya dia sampai tahap ini, sampai tahap terbuka hijab dia dengan Allah. Senangnya hamba simpulkan kepada sampai tahap ibadat ihsan. Ihsan hak bawah sekali tu, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hak tadi pak perkara tadi dia jaga belaka. Wuduk jaga, waktu jaga, rukun sah batal jaga, buat dengan comel loten belaka, dan dia sampai tahap anta'budallah ka'annaka tarahu. Semaya ibadat seolah-olah nampak Allah, tu martabat paling tinggi ihsan. Wa illam takun tarahu fa illam takun tarahu, kalau kamu tak nampak Allah, martabat yang kedua, fa innahu yarak, Allah itu melihat kamu. Maknanya kita nak dalam solat kita sehingga tahap martabat ihsan. Kita nak buat amal ibadat sehingga tahap kita nampak Allah. Tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, memang tak nampak. Nabi dalam Isra' pun, daripada hak sahihnya, semasa Isra' Nabi, Mi'raj Nabi naik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala pun, Allah tak tunjukkan wajhu rabbik, muka Allah, wajah Allah, Allah tak tengokkan kepada Nabi. Nak jaga supaya atas dunia ini tidak ada manusia yang akan melihat wajah Allah. Sebagai satu peluang, satu hadiah, satu yang eksklusif untuk orang-orang mukmin, akhirat nanti akan dapat melihat kepada wajah Allah. Jadi atas dunia ni, sehingga Nabi naik Mi'raj jumpa dia pun, Allah tak tunjukkan muka dia. Jadi kita ni memang tak akan nampak anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah menampak Allah, memang kita tak nampak. Tapi seolah-olahnya kita ambil gambaran dunia ni, kalau kita buat kerja ke orang, seolah-olah orang tu ada depan kita. Ataupun tak boleh tahap itu, dia memang tak ada, tapi mu kena tahu bahawa dia sentiasa melihat kamu, dia tahu what kamu buat ni apa. Itu kita dalam ibadat kita kepada Allah. Jadi dengan itu adalah 5 martabat kita dalam semaya ini, iaitu martabat khusyuk kita. Dan insya-Allah pada kuliah akan datang ni akan bawa tajuk ni pula, iaitu meraih khusyuk dalam solat. Macam mana kita nak mendapatkan khusyuk dalam solat?
Hamba cuba kumpulkan di sini ada 10 perkara saja. Mungkin banyak lagi perkara lain, tapi untuk kita buat panduan kepada kita insya-Allah. Semoga lepas ni hak kita buat 5 kali sehari ni, taksi 5 kali tu locoh belaka. Haji sekali buat, puasa sekali setahun. Tapi ni 5 kali sehari semaya, 5 kali semaya, 5 kali boleh 10 markah semua saya. 5 kali boleh 15 markah aja semua saya. Biar ada kat otak-otak 50 60. Biar ada kat naik-naik kadang-kadang tu teko sampai 70 80 markah. Jadi bila kita tahu tu insya-Allah mungkinlah kita ni pun ada, kita muli juga kita ni kadang-kadang ada mood kita kan. Ada khusyuk molek, ada kurang sikit dah. Ada halangan-halangan khusyuk ni ada. Halangan-halangan khusyuk ni ada. Antaranya sakit Jadi insya-Allah paling kita doa semoga kita sihat belaka. Halangan khusyuk sakit, main ada sakit perut dak. Nyonya rogak duk semaya tak khusyuk. Antaranya lapar. Lapar. Sebab tu ada hadis Nabi idza hadaral asya. Okey? Idza hadaral isya apa ni? Nabi kata iza apa ni? Gini lah makna dia, kita ingat matan dia molek. Apabila telah masuknya isya dan telah sedianya asya, iaitu makan malam, faqaddimul asya 'alal isya. Kita duduk rumah lah, masjid ni memang tak ada asya, memang tak ada tu berdina kita kan, tak ada makan malam. Di rumah. Kalau kita semai di rumah, Nabi kata apabila telah siap, telah masuknya waktu isya dan telah siapnya asya, dia bagi tikah a dengan i ya tu. Isya maya isya, asya dina makan malam. Perkataan tu lah je bagi je beza dia. Maka Nabi kata faqaddimul asya 'alal isya. Kalulah marinya waktu semaya, makanan dah siap dah makan malam ni, maka Nabi kata dahulukanlah makan malam itu daripada isya. Sebab itulah ulama-ulama kita ada juga kata pukul 10 malam baru kita semaya isya. Tapi masjid tak lewat lagu tu lah, mengorang tunggu nak semaya. Okay? Tapi maknanya kalau kita lewatkan semaya, isya itu satu perkara yang biasa diamalkan, dilakukan juga oleh Nabi SAW. Dan ni pun kadang-kadang kita pun ada orang sumuk juga kita, bapa kita semaya lambat isya dan sebagainya. Hak nombor 1 bab ada sunat semaya qabliyah, tak apa. Amrayat. Qabliyah sebelum isya tidak muakkad. 2 rakaat sebelum isya tidak muakkad. Nak banding dengan kita ngaji 10 minit, dengan kita semaya 10 minit tu besar lagi ngaji 10 minit sebelum isya. Okey, yang kedua melambatkan isyak itu ada satu perkara yang tidak menjadi masalah, cuma kita nak meraihkan jemaah kita yang macam-macam, mari tepat macam-macam dan sebagainya. Jangan lewat sangatlah. Minta maaf ni pun lewat dah jam 7.45 lewat 5 minit. Okey. Nah, tapi kita dah letak dah malam ni malam kuliah. Maknanya 7 hingga 9 malam dia kuliah. Setiap malam. Letak gitu deh. 7 hingga 9 ni orang tina ajak pergi mana pun tak legi dah kita kata. Hamba kena ada sejik 7-9 malam setiap hari supaya budak ngaji sekolah ada kuliah. Lagu tu lah kita kan. Kita janji dah gitu deh. Tak marah dah kita klip pukul 9 syukur tak marah dah. Okey. Dan yang ketiga lepas isyak ada sunat 2 rakaat yang muakkadah, yang muakkad. Okey. Jadi kalau kita nak buat dah tinggal tadi 2 rakaat, kita tambahlah 2 rakaat yang tidak muakkad selepas isyak. Sebab itulah agama jemaah kita bila lepas isyak dia semaya 4 rakaat. Jadi 2 rakaat muakkad, 2 rakaat hak tidak muakkad lepas isyak. Okey, lepas isyak. Jadi insya-Allah lah kita buat mana-mana boleh, asalkan boleh, insya-Allah tidak terlepas mana-mana, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesihatan kepada kita insya-Allah. Jadi malam ni kita doalah ramai-ramai kepada kita semua, semoga Allah Taala beri kekhusyukan ni pada kita. Antaranya gangguan-gangguan khusyuk tu tidak berlaku kepada kita. Antara gangguan besar-besarnya ialah hak sakit demam, tak sihat saat ni, dan juga gangguan-gangguan yang lain. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin.
Allahumma arham mautana washfi mardana. Allahumma arham mautana. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah orang-orang yang telah mati di kalangan kami. Washfi mardana, dan juga sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami. Allahumma rabban nas azhibil bas washfi mardana anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas azhibil bas washfi mardana anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.